الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Fadil Tuan Haji Badaruddin serta seluruh jawatan kuasa, sahabat saya Ustaz Amin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Datuk serta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita akan lanjutkan bacaan kitab Nilai Masa di Sisi Ulama, Qimatuz Zamani 'inda al-Ulama, karya al-Imam Al-Syeikh Al-Muhaddis Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullahu ta'ala. Kalau ikutkan bulan lepas, saya kira kita akan menyambung pada perbahasan muka surat 84. Saya rasa lah kan, dia ni pun dah tak bertanda kan. Betul ke bang 84 yang di kitab? Okey, Abang Nip kata betul 84. Kita nak tengok tuan-tuan, sumbangan, peranan jihad, ilmu, dakwah, tarbiyah yang telah dilakukan oleh generasi yang terdahulu. Antaranya tuan-tuan, bukti sumbangan mereka itu diterjemahkan bukan hanya bentuk ceramah. Sebab kalau penceramah mati, ceramah tak ada dah, habis dah. Kecuali kalau ceramah tu zaman sekarang ni dia dah ada Facebook, rakam. Mungkin esok saya dah meninggal, esok keluarlah koleksi ceramah Ustaz Syuhada. Masa hidupnya tak layan dah kan, orang tak hafid dah, dah mati esok insya-Allah orang ingat kita. Kan tuan-tuan kan? Jadi kalau zaman dulu mereka tak dapat merakamkan sesi dan siri kuliah mereka. Okey? Tapi zaman kita ni alhamdulillah ada sedikit kelebihan. Rakaman-rakaman ini membantulah bagi mereka yang faham sikit sebanyak tentang kecanggihan tuan-tuan, teknologi hari ini, maka mereka dapat sedikit sebanyak mengulang kaji berdasarkan rakaman yang ada. Tetapi tuan-tuan, uniknya tuan-tuan, kalau zaman salaf, zaman silam tuan-tuan, mereka masih dapat mengabadikan pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Okey? Kitab-kitab yang terhasil, manuskrip, makhtutah yang ditulis, inilah tuan-tuan yang menjadi rujukan kita pada hari ini. Termasuk yang disebut oleh Al-Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah tuan-tuan, dia kata jumlah karya Al-Hakim An-Naisaburi. Ya tuan-tuan, yang tuan-tuan dikata namanya Abu Abdullah Al-Hakim, atau lebih dikenal dengan Ibnu Bayy', yang telah menghasilkan sebuah kitab yang sangat penting namanya Al-Mustadrak. Apa isi kitab Mustadrak ni tuan-tuan? Ialah apa-apa hadis yang tidak ditulis oleh Imam Bukhari, yang tidak ditulis oleh Imam Muslim, yang cover dia ini Imam Hakim nama dia.
Tuan-tuan maka mustadrak ni maknanya apa saya nak terjemah, mengcover, bahasa jiboi lah, mengcover benda yang tak tertulis dalam dua sahih. Dalam Sahih Bukhari tak ada, dalam Sahih Muslim tak ada, tetapi Imamul Hakim mengambil satu langkah, dia buat kitab mustadrak untuk menulis tuan-tuan beberapa hadis yang tercicir, yang dianggap penting, maka dimuatkan dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Ya, dan jumlahnya tuan-tuan mencapai kepada jumlah yang besar. Ya, tulisan-tulisan beliau tuan-tuan banyak, ya, Imamul Hakim ni tuan-tuan, antara yang beliau tulis tentang Fawaid Asy-Syuyukh, okey, antara yang beliau tulis tentang Tarikh Naisabur, tuan-tuan ya. Ini banyak kepakaran Imam Hakim ini dalam bidang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka tuan-tuan, kalau kita melihat Quran, ya, Quran sendiri dia memang berbicara tentang penekanan masa ni di dalam pelbagai sebutan, dalam banyak lafaz. Contohnya Quran menyebut tentang lamhul basar, yang kita baca canggihnya zikir kita, antara zikir yang bagus yang kita kekalkan tuan-tuan, tahlil kita tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, lamhah. Maka kalimah lamhah itu dalam Quran sebut lamhil basar. Okey, lamhah. Dan insya-Allah nanti masjid siap pun, dalam itu pun dikekalkan kalimah tahlil khusus itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, lamhah wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, itu dikekalkan zikir itu tuan-tuan. Kenapa saya katakan demikian? Kerana dua kali Quran menyebut tentang lamhil basar dalam surah An-Nahl, wa ma amru as-sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Dan tiadalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, lamhatin. Lamhatin kita ulang kaji tuan-tuan, ya, cepatnya kiamat itu seperti sekelip mata, ataupun lebih pantas lagi daripada tempoh sekelip mata. Jadi Quran menyebut kalimah lamhah, sekelip mata tuan-tuan, sedetik kalau kita nak katakan tuan-tuan, ya. Maka kalimah sama ada tuan-tuan baca tahlil ataupun kita baca selawat. Selawatnya sallallahu alaihi wasallam ya sayyidi ya Rasulullah, hujungnya sama kan, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Maka tuan-tuan, kalimah lamhah itu diulang. Lamhah itu selawat tadi dan tahlil tadi itu banyak mana pahala yang kita harapkan? Sebanyak bilangan mata yang berkelip. Agak kita bangun tuan-tuan, hidup kita 24 jam ni berapa kali mata kita berkelip. Itulah nilai pahala tahlil kita, gandaan pahala selawat dan tahlil kita. Lamhatin wa nafasin, nafas yang keluar masuk. Tuan-tuan kan, nafas yang keluar masuk itu, itulah gandaan yang kita harapkan. Dan adada ma wasi'ahu ilmullah, seluas ilmu Allah Ta'ala. Itu gandaan yang lumayan. Dan kalau orang persoalkan, apa ni baca lamhatin wa nafasin lah, adada ma lah, mana dalil ni? Dalil baca pendek tapi pahala banyak. Tuan-tuan kan, kita memang nak package amalan kita, memang bondok sikit, amalan kita buat sikit tapi pahalanya besar. Ini karamatan, sebagai kemuliaan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita umur pun pendek, tuan-tuan kan, umur kita pun tak panjang. Maka hadis yang kita sandarkan dalam amalan fi kulli lamhatin wa nafasin, lamhatin itu semua tuan-tuan, hadis, saya ingat Sayyidah Juwairiyah, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mukminin, yang tuan-tuan, yang Nabi ajar. Ustaz Amin ada ajar sekali dulu, dah bagi ijazah dah malam Jumaat. Ada sekali Ustaz Amin, ingat Ustaz Amin, kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Saya ingat sekatu malam tu ada Ustaz Amin bagi ijazah kita amalan tuan-tuan. Bertulis lagi kan, masa tu kat dalam lagi lah, masa belum renovate lagi. Maka itu sebagai sandaran
Tuan-tuan, Nabi suruh baca zikir itu 4 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Sebab isteri Nabi ni tuan-tuan, semayang dia subuh tadi, Nabi keluar ke masjid, dia semayang, isteri Nabi ni semayang di rumah, sampai Nabi dah keluar waktu duha, dah ke pasar, dah balik nak zuhur, dia tak habis semayang lagi ni. Banyak semayang dia. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kau satu amalan, ya, baca 4 kali ini menyamai dengan 4 jam kau semayang. Jadi tuan, ini memang kita beramal lah. Kita ni memang malas kan, memang tak rajin nak beramal. Maka peluang-peluang lamhatin itu tadi tuan-tuan, wa nafasin itu tadi, adada ma wasi'ahu ilmullah, itu kita kekalkan. Kalau imam termis baca, kita on the way nak keluar pintu nak baca masing-masing. Kalau imam terlupa baca, tak sempat baca, ada urusan, kita start motor, on the way pergi kerja, naik kereta, kita baca tuan. Jangan tinggalkan tahlil itu, dan jangan tinggalkan selawat sallallahu alaihi wasallam, ya sayyidi ya Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tuan-tuan sekalian, dalam Quran juga dia menyebut tentang sa'ah. Kan? Sa'ah ni apa tuan-tuan? 6 kali kalimah sa'ah tu diulang. Tuan-tuan, yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Bersumpahlah orang yang bersalah, al-mujrimun, durjana. Tuan-tuan, dia kata dalam kubur dia hanya tinggal sa'ah, sedetik sahaja. Okay tuan-tuan, saya dah sebut tadi dalam Quran ada 6 kali ayat sa'ah itu diulang. Maka mengikut Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang kita baca kitab dia sekarang ni, Bulughul Maram, saya baca di Masjid Nabawi. Sebelum PKP kita baca di Sahah, tuan-tuan, Bulughul Maram, antara kitab Imam Ibn Hajar. Sa'ah ini kata beliau dipakai dalam bahasa Arab menunjukkan waktu yang paling pendek. Sa'ah. Okey, sa'ah ni dalam bahasa Arab tuan-tuan kita sebut sebagai jam. Jam itu sa'ah. Maka tuan-tuan, orang yang paling kejam siapa? Bilal. Mana Haji? Yang paling kejam ialah Bilal. Kenapa Bilal paling kejam? Sebab dia selalu kena pandang, kena paling ke arah jam, supaya nanti dia tak terlajak waktu, masuk waktu dia kena azan on time. Itu paling kejam. Bukan kejam zalim dah, paling ke arah jam, itu masuk paling kejam. Ini sanad yang kita ambil daripada Mufti Selangor. Qasaibu Samah, Datuk Seri Diraja Datuk Tamyiz. Kalau jumpa dia masa saya kerja di Puncak Alam dulu, buat lawatan ke Jabatan Mufti Selangor, dia tanya dalam ramai-ramai ni siapa paling kejam. Saya taklah, sebab saya nazir masa tu, pengurus. Jadi Bilal, ada 3 orang Bilal lah paling kejam. Kerana Bilal mesti menjaga waktu, paling sentiasa memandang ke arah jam, tuan-tuan. Jadi itu sa'ah. Maka sa'ah ini tuan-tuan, waktu yang apa? Yang sangat pendek, yang sangat singkat. Maka penyesalan akan berlaku kepada semua orang, hatta ahli syurga. Kan ahli syurga pun menyesal. Kenapa masa duduk tu aku tak selawat? Kenapa masa duduk tu aku tak zikir? Kenapa tak baca Quran? Kita akan menyesal, tuan-tuan. Itu sa'ah, detik waktu yang berlalu. Kalimah waktu ini kita dah tahu sama. Waktu itu memang kalimah Arab. Waktu memang kalimah Arab, tuan-tuan. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Tuan-tuan, kalau ditanya tentang kiamat, maka yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang waktu kiamat. Kalau sebut tentang hin, kalimah hina, tuan-tuan, itu juga satu kalimah Arab yang Allah rakamkan dalam Quran, kalimah hina. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah waktu kita berpetang dan waktu kita di kala pagi. Subhanallah. Hina, tuan-tuan, itu merujukkan kepada masa. Nahar siang, lail malam, tuan-tuan, ya. Syahar, kita faham syahar, bulan. Syahrul Ramadan, syahar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bulan.
iddah tempoh. Perempuan ada iddah, tuan-tuan. Kemudian haji ada iddah, ada tempoh, tuan-tuan. Quran sebut tentang waktu. Al-ahdu, masa. Al-am, setahun. Sanah, setahun. Tuan-tuan, itu ringkasan. Ajal, waktu kematian. Ajal, waktu kebangkitan, tuan-tuan. Abada, abada, selama-lamanya. Okey? Dan ini semua, tuan-tuan, bahasa yang digunakan oleh Al-Quran bagi merujuk kepada waktu. Saya teruskan, tuan-tuan, dengan tokoh yang kedua pada malam ini, iaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari radhiyallahu an. Okey, kita memang dekat dengan Imam Abul Hasan. Katanya beliau telah mencatat, menulis sekitar 50 buah kitab. Ada saiz besar, saiz kecil, tuan-tuan. Ya, apa isi kandungan kitab Imam Abul Hasan Ash'ari? Iaitu menyanggah kelompok mazhab yang sesat. Tuan-tuan, nak berdepan dengan kumpulan-kumpulan liberal, sekular, pemikiran-pemikiran yang menyeleweng, tuan-tuan, yang kita faham dah ada 73 kumpulan. Kan? Ya, tuan-tuan, Syiah je pecah berapa? 20. Mu'tazilahnya berapa, tuan-tuan? Maka Al-Imam Abul Hasan Ash'ari radhiyallahu an, ini peranan beliau membetulkan, meluruskan akidah ummah ketika itu. Maka alhamdulillah, tuan-tuan, silibus beliau kita pakai sampai sekarang, sampai kiamat insya-Allah. Okey. Termasuk juga tokoh kontroversi yang pernah saya bahaskan di sini, iaitu Al-Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Okey, nama Ibnu Taimiyah ni disebut. Dan juga, tuan-tuan, yang menghidupkan pemikiran Ibnu Taimiyah ni di Saudi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita kena faham elok-elok isu ni. Jangan melenting tak tentu pasal, dan jangan cool tak tentu arah. Kena ambil pendirian yang betul, tuan-tuan. Imam Ibn Taymiyah memang dia Syekhul Islam, memang alim, tuan-tuan. Memang dia kerap dipenjarakan dengan fatwa-fatwa kontroversinya. Dan paling kontroversi ialah di mana menurut sebahagian ahli sejarah, dia naik kat mimbar Masjid Amawi Damsyik, dan dia mengatakan Allah turun seperti mana aku turun dari mimbar ini. Apa, tuan-tuan? Ketika itu mazhab ahli sunnah dah kuat. Ibn Taymiyah cuba nak ambil satu pendekatan baru dalam akidah. Maka orang sebut Trinity, 3, uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat. Maka ulama-ulama tak boleh terima pendekatan itu, repot dengan kerajaan. Ya, bahagian penguasa tangkap, dia bukan tangkap orang minum kopi lepas isyak ni, orang masa PKPB ni. Dia tangkap, tuan-tuan, siapa? Imam yang begitu hebat. Dari sudut penulisan, dari sudut akal memang hebat, tetapi, tuan-tuan, dia tergelincir dari sudut ijtihad beliau dalam masalah akidah, menyebabkan beliau kerap duduk lama dalam penjara daripada luar penjara. Ini Imam Ibn Taymiyah, tuan-tuan. Tetapi kena ingat, 2 poin yang saya nak pegang, dan saya harap tuan-tuan pun boleh bersama. Apa dia? Dia memuji, tuan-tuan, kelompok Asy'ariyah. Okey, Ibn Taymiyah kata Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari tadi itu, dialah yang membela akidah umat, yang menjaga akidah. Dia puji kelompok Asy'ariyah. Kedua, tuan-tuan, dia puji kumpulan sufi. Dia tak puji tarikat-tarikat sesat tu, memang dia belasah lah. Tapi, tuan-tuan, Ibn Taymiyah memuji kumpulan ahli sufi. Kenapa, tuan-tuan? Dia kata ahli sufi ni bagus, dan dia sangat-sangat menyanjung tokoh yang kita kenal bersama, iaitu Al-Imam Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini, tuan-tuan, Ibn Taymiyah. Walaupun macam dia banyak benda kontroversi yang dia bercanggah dengan ijma' ulama', tapi dalam bab Abul Hasan Asy'ari tadi itu, Asy'ariyah, dia terima. Bab sufi pun tetap dia terima. Ini yang kita kadang-kadang jadi poning sikit dengan Imam Ibn Taymiyah ni. Orang kata, kenapa kau tolak dia? Dia sufi. Tak, dia sufi, tuan. Kalau kita bertarikat pun,
Kalau akidah kita tak betul, tak pakai. Itu yang paling penting, asasnya ialah akidah, tuan-tuan. Sedangkan muridnya Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, tuan-tuan, dulu maqam ni saya dah ziarah alhamdulillah di Damsyik dulu sebelum perang 2008. Saya dah ziarah maqam Ibn Taymiyah, saya ziarah juga maqam murid beliau Ibn Al-Qayyim. Dua orang alim besar, tuan-tuan. Kitab banyak, tuan-tuan, tetapi yalah, tak semua benda yang disampaikan boleh diterima sepenuhnya. Ada tergelinci, ada tersilap, tu biasa, tuan-tuan. Manusia tidak ada yang maksum. Maka tuan-tuan, Imam Ibn Al-Qayyim juga tidak kurang hebat seperti tok gurunya Imam Ibn Taymiyah radhiyallahu anhuma. Baik. Sedangkan Imam Al-Baihaqi menyatakan, Imam Baihaqi ni, tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i. Okey, Imam Baihaqi, tuan-tuan, dia faqih dan muhaddis. Ya, sebab ada orang yang pakar fiqh tapi tak boleh kuasai ilmu hadis. Ada orang pakar hadis tapi tak faqih. Kalau mengambil hukum, kita nak ambil hukum kat siapa? Kata Imam Syafi'i, ulama fiqh macam doktor, ulama hadis macam pakar farmasi, pakar ubek. Tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, nahnu al-atibba, kami fuqaha ini merupakan doktor pakar. Wal muhaddithuna as-sayadilah, adapun para muhaddis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Daruqutni, Imam Hakim tadi, tuan-tuan, manakala ulama hadis umpama pakar dalam memberikan ubat, siapakah yang menentukan bagi ubat, tuan-tuan? Kalau nak jimat, kita pergilah farmasi kat Ampangan ni, tak payah jumpa doktor. Doktor kena bayar. Tapi tuan-tuan, sukatan yang tepat, yang betul, dia balik ke doktor. Betul kan? Maka sebab itu, tuan-tuan, dalam fatwa jangan rujuk ulama hadis, rujuk kepada ulama fiqh. Itu kaedah dia. Okey, dalam mazhab Syafi'i, siapa yang cover dua-dua bidang? Maka yang cover dua bidang itu antaranya Imam Al-Baihaqi yang saya baca sekarang ni, dan imam yang lebih terkenal yang menjadi mazhab rasmi Malaysia, Nusantara, itulah Imam siapa, tuan-tuan, kalau boleh tokoh? Bukan Imam Syafi'i, pengikut dia. Dah mutaakhir, maqamnya di Nawa, lahirnya di Nawa, mengaji di Damsyik, dihalau oleh Zahir Bebras, pemerintah yang zalim ketika itu, kompromi nak menawan Mesir. Maka Imam Nawawi tak setuju, dia dihalau daripada Damsyik balik ke kampung. Maka tuan-tuan, Imam Nawawi dia cover dua bidang. Sebab tu kalau fatwa bertembung dua fatwa, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, dua ni, tuan-tuan, tokoh besar dalam mazhab Syafi'i kita, maka kita akan memilih pandangan Imam Nawawi. Sebab dia faqihul muhaddithin wa muhaddithul fuqaha. Dia cover dua-dua bidang, tuan-tuan, fiqh dan hadis. Okey, maka sebab itu kita kena faham, ya, dalam fatwa hari ini pun tuan-tuan akan suka search dalam internet. Tuan-tuan akan baca, tengok mana yang sodap, mana yang kelakar, mana yang sonang dek gitu lah kan. Tapi sebenarnya itu jalan bermudah-mudah untuk mengambil hukum. Untuk selamat, fiqh kena rujuk kepada fuqaha. Okey, kalau seorang itu dia pengkaji hadis, dia rajin ada sanad yang banyak, dia punya PhD tajuk hadis, tetapi tidak semestinya dia pakar dalam fiqh. Okey, saya terpaksa sebut juga dua nama ni, selalu saya sebutlah. Dia muda, dua orang pandai, orang cerdik lah, best student lah. Satu di USIM, satu di UPSI. Kalau di USIM ni, dia kecoh 2 minggu ni pasal Nabi Khidir alaihi salam. Kan, dia khabar ulama hadis, khabar Nabi Khidir ni mitos, tak ada, dah mati dah, apa kau sibuk-sibuk, dia pakai serban hijau, jubah hijau, Nabi Khidir dah mati. Ini ikut pensyarah di USIM ni. Kan, bukan tak pandai, dia pandai, dia best student, kajiannya bagus. Tapi tuan-tuan, kalau terlalu bergantung dengan kajian dia, maka tak boleh bagi saya. Itu yang geng USIM. Okey, pergi ke UPSI pula,
Kontroversi juga solat tak payah qada, sembahyang fardu yang tinggal tak payah qada. Kemudian apa lagi? Fatwa-fatwa kontroversi beliau. Apa je Siddiq? Zikir Allah, Hasan sebut itu, betul. Zikir Allah tak ada faedah. Nak zikir mesti ada subhanallah, mesti ada alhamdulillah, mesti ada Allahu Akbar. Kalau Allah kosong. Jadi dekat situ tuan-tuan, nampaklah sumbang dan janggalnya pandangan-pandangan ulama-ulama muda ini, kerana mereka bukan fuqaha. Secara jelas mereka bukan faqih, mereka bukan bidang fiqh, mereka bidang hadis. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena faham, kita kena berhati-hati, dan paling selamat tuan-tuan follow ialah apa-apa warta fatwa yang telah diwartakan, yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, tuan-tuan follow yang tu ialah senang. Tak payah pening-pening follow. Kita pun tak ada masa nak study, nak buka hadis. Saya baca dalam TV info kita pun banyak hadis-hadis yang bagus yang kita masukkan kat situ. Yang diterangkan semula oleh Imam Hasanul Basri, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Siapa baca doa itu, alhamdulillah tu rezekinya berterusan, berpanjangan. Kalau musim-musim PKP bina, kita kena banyak cakap alhamdulillahi ala kulli hal. Tu ada dalam TV info tu, tapi tuan-tuan tak baca, tuan-tuan baca duit juga. Tinggal 600 je. Sebulan dah kita bagi sikit RM5, memanglah 600, bagi seorang 50. Banyaklah masuk kan. Kita baca info duit je. Info hadis tak baca. Info-info ilmu kita tak baca kan. Tuan-tuan. Itulah tuan-tuan sekalian. Kalau saya dah sebut tadi nama Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala, 1000 jilid kitab dia tuan-tuan. Imam Al-Baihaqi tuan-tuan 1000 jilid, dan dalam bab ibadah, hatta tuan-tuan jangan sampai memperlekehkan Ibnu Taimiyah tadi. Siapa tadi? Ibnu Qayyim tadi, murid, jangan kita perlekehkan. Sebab sumbangan mereka besar. Cuma bab-bab yang tak kono tu jangan pakai. Boleh? Yang salah tu, yang itu kita buang. Yang betul tu betul lah, yang salah tu salah. Supaya tuan-tuan, dia orang ni ahli ibadah, ni tahajud tak tinggal ni. Kalau lah tadi kita datang awal maghrib, betul tak ke belakang, ke tak ke motor, ke kereta, kita semua tak puasa, saya rasa lah. Tuan-tuan puasa hari ni. Sebab hari semalam, hari ni dengan esok dipanggil hari apa? Ayyamul Bayd, hari putih. Kita hitam melah panjang. Dan sekarang ni musim panas. Siapa yang tahan puasa? Tuan-tuan jadi mereka ni tuan-tuan, imam kita tadi, Imam Al-Baihaqi, dia puasa tuan-tuan selama 30 tahun. Bukan 30 tahun Ramadan ni dah. Dia boleh puasa straight. Dan sahabat Nabi yang paling rajin puasa berturut-turut tiap hari puasa sepanjang tahun, Samudahri, Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, tuan-tuan Jadi mereka ni dari sudut amalan memang bukan kita punya standard lah. Kita ni memang serba lemah, serba kekurangan tuan-tuan. Mereka ni memang dalam bab ibadah, subhanallah, memang hebat tuan-tuan Jadi selanjutnya tuan-tuan, kita tengok pula kepada Imam Muhammad bin Suhnun. Ini mazhab apa ni tuan-tuan? Kalau sebut Qairawan, ni Tunisia. Dia Algeria, Tunisia, Maghribi. Ini semua mazhab Maliki. Tuan-tuan Imam Muhammad bin Suhnun radhiyallahu anhuma terkenal tuan-tuan, dan banyaklah kitab kalau fiqh, dia tulis fiqh, dia lawan mazhab Syafi'i. Biasalah, tak bersetuju dengan mazhab Syafi'i. Memang bumi Tunisia tadi saya kata dia orang memang berpegang dengan mazhab Maliki, maka dia pertahankan mazhab dia, dan dia pun komen mazhab kita. Mazhab kita pun tentang sama 2x5 juga. Apa yang kita tak berkenan dengan mazhab lain tu, kita jawablah. Kita mesti mempertahankan mazhab masing-masing di tempat kita. Tuan-tuan maka Imam Muhammad bin Suhnun ni tuan-tuan, sejarah dia tulis,
Manaqib ulama, biografi ditulis, tuan-tuan. Kemudian ada buku tentang pendidikan, Adabul Muallimin ditulis. Dalam bab Adabul Muallimin, adab guru, dia cerita pasal upah, boleh ambil allowance tak mengajar, gaji, denda, semua dibahaskan tuan-tuan dalam kitab beliau. Dan setelah beliau wafat, Imam Muhammad bin Suhnun, dua beranak, dia alim, bapa dia pun alim. Muhammad alim, Suhnun pun alim tuan-tuan. Orang bertabarruk di kuburnya. Boleh? Dia meninggal tuan-tuan, orang pergi kat kubur dia tawassul. Imam ya Sayyidi Muhammad orang panggil dia, Sidi Muhammad. Orang bertawassul dengan maqam kubur Imam Muhammad bin Suhnun radhiyallahu taala anhu ardah. Tuan-tuan, untuk yang akhir, ya, sebelum yang akhir, maka kita ambil pesanan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Tuan-tuan, dia kata apa? Seorang murid, kita semua murid menuju Allah Ta'ala tuan-tuan, okey, mesti tuan-tuan, okey, pandai-pandailah susun jadual kita ni. Dia kata syahihan ala anfasih, mesti kedekut dengan nafas yang keluar masuk, mesti berkira-kira. Bakhilan, kedekut dengan waktunya. Kenapa tuan-tuan kedekut, berkira-kira? Jangan dibazirkan sedikit sekalipun pada benda yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, yang tidak membawa keuntungan kepada kita untuk hari akhirat. Maka sebab itu kita bahaskan tuan-tuan, untuk kita sebagai seorang salik, sebagai seorang murid, sewajarnya bagi kita ni ada wirid. Ni wirid jangan tinggal. Lepas mayang jangan tinggal wirid. Kalau tinggal, qada. Yang dah lazimi suratul mulk setiap malam, ini wirid. Kalau termis hari ni, terkontut lah kau, ada hal kau nak pergi beli roti john kau, termis, malam kan sebelum tidur baca. Kalau terlelap, esok qada. Ini tuan-tuan, qada wirid nama dia, mengqada wirid. Jadi wirid ini tuan-tuan jangan ditinggalkan. Lebih-lebih lagi wirid Quran. Apa tarikat pun tuan-tuan tak boleh tinggal Quran. Tuan-tuan, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Quran. Kena tilawatul Quran, tartil Quran. Ini wirid yang paling besar, yang paling asas. Maka tuan-tuan yang dah lazimi surah-surah tertentu, ini satu benda yang cukup baik, alhamdulillah. Kekalkan wirid Quran. Ini wirid. Sekarang dalam kuliah ni wirid majlis ilmu. Apa wirid tuan-tuan? Puasa sunat, puasa mingguan. Tuan-tuan, ini wirid-wirid aurat. Daripada aurat datangnya waridat. Daripada wirid tuan-tuan datangnya pertolongan Allah Ta'ala, nusrah, petunjuk, hidayah, ilham, cahaya, rahsia, semuanya datang daripada wirid yang kita istiqamah, yang kita lakukan tuan-tuan. Ya, jadi insya-Allah wirid bukan hanya dengan Quran, wirid bukan hanya dengan selawat dan zikir. Wirid termasuk puasa, wirid termasuklah tuan-tuan selawat, termasuklah majlis ilmu. Jadi insya-Allah setakat tu dulu tuan-tuan untuk kali ini. InsyaAllah saya ingat sekali lagi baca, kita khatamkanlah kitab ni tuan-tuan. Ya, kalau tak ada halangan daripada pihak Jabatan Agama, kita boleh mengaji, terus berkuliah. Dan insyaAllah bulan akan datang saya rasa saya nak tukar kitab. Kitab ni pun dah habis. Saya dapat tempahan 80 buah daripada Perlis last tadi. Habislah kitab ni, dah tak ada. Jadi saya pun akan khatamkan kitab ni bulan depan. Bulan akan datang saya cadang tuan-tuan semua juga berkitab macam saya ada kitab. Ya, nanti kita cadangkan kitab fatwa mana yang senang, yang mudah untuk kita miliki, dan insya-Allah kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.